Assalamualaikum. Siapa yang memberi salam, Waalaikumsalam. Dan siapa yang memberi salam juga, InsyaAllah. Kita ada Arif Sang Pemburu. InsyaAllah mungkin kita ada perawat-perawat Islam yang ada dalam live saya ni. InsyaAllah nanti kita boleh naikkan perawat-perawat ataupun sekiranya orang yang tahu tentang pukau, InsyaAllah. Mungkin dari pihak saya pun nak yang ada, as I can say, piara jin ataupun what is pukau. Kalau kita nak cakap pukau dengan santau tu is a two different world. Santau is orang menyantau kita untuk kerana Assalamualaikum, salam. Menyantau kita kerana as I can say, kerana sakit hati. Tapi pukau ni apa? Most of the thing yang kita dengar dalam dunia ni tentang pukau ni, pukau seperti diorang ingin mencuri benda. That mean dia akan memukau kita untuk kita akan terlena, akan lupa sesuatu sejenak, dan from there diorang boleh dapat sesuatu apa yang diorang nak. Selalunya apa yang terjadi, maaf Arif Sang Pemburu, tunggu sekejap, kasih saya share sikit, insyaAllah. Okey, apa yang terjadi di Singapura selalunya bila kita berceritakan tentang pukau. Pukau ni seperti orang datang ke rumah kita, ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum, pukau tu notice. Oh, okey. Brother Mail, masya-Allah. So datang ketuk pintu, and then after that tuan rumah ada tak? Ada. Ya, apa dia bang? Boleh saya tolong? Ya, ni sebenarnya saya gini, sambil tu dia membaca mantra dan kita pun terlena. Jemputlah masuk, something like that. Jemputlah masuk. Bila dah jemput masuk tu seperti apa yang saya boleh tolong abang bang? Oh, saya sebenarnya ada menjual benda-benda ni. Sekiranya kamu nak beli, bolehlah. Harga dia tak mahal, sekian. And then mostly dalam Singapura tentang pukau ni, sikit hari kita dengar cerita tentang pukau, sampai orang yang kat rumah ni dipukau dan dia boleh sanggup untuk kasih wang tunai dan barang-barang kemas kepada orang yang memukau dia. So kita insyaAllah kita boleh mengupaskan cerita tentang pukau ni pada malam ni, insyaAllah. Dari tu, okey, Assalamualaikum Arif Sang Pemburu. Apa khabar? Arif, apa khabar Arif? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau boleh suara kuatkan sikit. Okey, saya try kuatkan saya side of the volume untuk the guest, insyaAllah. Assalamualaikum Arif. Lagi sekali, try lagi sekali. Kak Zara. Salam. Tes. Salam tes. Test 1 2. Okey Arif, sekarang dekat mana ni Arif? Dekat rumah. Johor, Kelantan. Kelantan ke Johor? Johor. Baru sampai sebelum maghrib tadi. Masya Allah. Oh, baru sampai sebelum maghrib tadi. Oh, okey, dekat Johor. Okey, Alhamdulillah. Kita pun ada ni Brother Lonely Hunter SG, insyaAllah. Kak Zara nak naik, nak tanya anything tentang pukau pun boleh tanya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sorry terlambat sikit. Satunya saya update all the system. Nombor dua, I go for massage sikit. Tak tahu kepala ni sakit. So massage saya simple je. Dipijak oleh dipijak oleh isteri. Itu je urut saya. So okay, saya malam ni saya nak try tanya both of you yang kalau you all tahu more or less regarding about pukau. So kalau kita tahu tentang pukau ni is banyak yang terjadilah pada masyarakat kita, tak kira mana negeri pun kita berada, tapi tentang pukau ni banyak yang terjadi. So as cerita saya tadi, dekat Singapura ni bila kita dengar tentang pukau ni, selalunya bila orang datang ke rumah, memberi salam dan dia nak masuk rumah, daripada situ dia membaca ayat lah, apa mantra untuk memukau keluarga di rumah tu, supaya orang yang dekat rumah ni dipukau dan serahkan apa-apa seperti barang kemas, wang ringgit, all that. Salam semua. Waalaikumsalam. Masya Allah.
So I just want to ask you all, what is pukau? Adakah pukau ni mesti nak kena ada dengan berkhidmatkan khadam, jin ataupun apa benda? So mungkin saya boleh dengar sikit penerangan daripada you all yang insyaAllah kalau you all ada this experience regarding about pukau. Silakan. Silakan Syekh. Okay, Assalamualaikum pada semua yang menonton. Terima kasih. Serba sedikit lah. Saya bab-bab pukau ni saya tak pandai sangat. Okay. Tapi apa kata orang, betul lah orang rumah saya cakap. Dia menyampuk. Dia cakap saya pukau tak reti, tapi memukau tu reti. Aduh. Maksud okay, for time being saya pay background sound saya okay not too kuat should be okay right background saya. Cuma satu je lah. Boleh. Okay, teruskan. Okay, cuma dari segi pukau ni apa yang kita faham dari segi modernnya ataupun sainsnya adalah hipnotis. Manakala kalau dalam bab mistik pula berkaitan dengan boleh kita panggil sebagai sihir. Okay. Tu sedikit lah penerangan antara sains dan mistik ni. Jadi okay. Kata orang macam kalau hipnotis ni macam kita tengok yang kat dalam video tu lah, maksudnya dari segi tumpuan minda kita diolah oleh seseorang yang mahir dan kita mendengarkan segala arahan yang dia berikan. Bila kata dia petik jari, contohnya petik jari dia kata kejam mata, kita akan kejam. Okay. So itu dari segi hipnotis sains. Manakala berkenaan dengan sihir pula, berkenaan dengan dalam keadaan mistik pula boleh dikatakan sebagai sihir. Sihir ni sama ada hipnotis, kata orang sihir sebab dengan cara sentuhan ataupun tiupan, dan boleh juga dikatakan sebagai pandangan. Sebab tu macam rumah saya Kak saya ni kata orang pukau orang macam mana? Tu tak pandai lah kan, tapi memukau pandangan orang. Yes, maksudnya memukau pandangan orang tu, orang tengok kita ni macam handsome, macam manis kan. Tu pandai lah. Oh okay. Tapi that mean saya boleh cakap tak macam dulu bila saya masih single, saya selalu dipukau oleh wanita. Waalaikumsalam, apa khabar? Pangeran, masya-Allah. Kalau dipukau oleh wanita itu normal. Kita kalau lelaki dipukau oleh wanita itu kita sihat. Kalau kata tak terpukau dengan wanita, itu kira kitanya tak sihat lah. Okay. Tapi saya tak tahu. Memang kalau nak tanya, when we talk about pukau, pukau ni is a very big words bagi saya. Words yang paling besar is about pukau. Makna pukau. Apa tu pukau? Tetapi kita welcome dulu Kak Lady Zara. Apa khabar Kak Lady Zara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Macam Kak, topik saya ni malam ni pasal pukau. Actually ada orang tag saya tentang pukau. Dia cakap, Berwan, kau berbual pasal pukau boleh? Alamak. Dia cakap pukau Dia pukul 11 ni nak kat pukul 12 berbual pasal pukau. Okay, so I cakap okay lah, I on sekejap lah untuk tanya pendapat tentang pukau. So mungkin kita dengar daripada Kak Zara dulu, apa yang you pernah mendengar tentang pukau ataupun what is pukau? Pukau ni ada beberapa jenis pukau. Satunya pukau dengan cara seperti pakar sakit jiwa pakar psikologi. Dia orang suka gunakan macam barang untuk dipandang dan kemudian dia akan kontrol minda orang tu untuk beralih ke arah sesuatu kenangan atau masa yang untuk mengimbas kembali sesuatu atau mengingati seperti
keadaan tengah waktu mereka sedang mengalami trauma, ada sesuatu yang memberikan kesan mendalam kepada pesakitnya. Itu salah satunya pukau. Nombor 2, yang pukau yang Kak Zara tahulah, ada jenis pukau yang bahasa dia baca mentera, orang tu akan terpukau. Menyihir lah, ibarat menyihir lah. Akan terpukau dan dia boleh kawal orang tu setelah orang tu mendengar mentera tu dengan cara suruh pergi sana, pergi sini, ambil itu, ambil ini. Itu adalah salah satu pukau yang dikatakan melalui kaedah sihir lah dengan mentera. Satu yang memukau tu itulah, kita pandang, kita terpukau kan, tercengang, terlupa sekian alam, segala alam kita terlupa kerana kita memandang orang tu terlalu handsome atau terlalu lawa, cantik seperti bidadari, terpukau. Itu pun salah satu jenis pukau juga. Pukau juga Tapi itu pasal saya cakap dulu memang saya selalu dipukau oleh wanita. Saya tak tahu kenapa. Pasal Irwan Shah dia akan nyanyi Aku Memang Pencinta Wanita. Betul tak tu Wan Shah? Tapi Wan Khan ni kalau dia nyanyi Aku memang dicinta wanita namun ku bukan buaya. Dia macam terpukau dengan kecantikan Cikgu Ayu. Aduh. Okey, Brother Loli Hunter, pukau tu senjata yang panjang macam pistol tu itu not so sure. Itu bukan pukau namanya. Itu senapang gajah. Masya Allah. Okay, Brother Loli Hunter, what is your understanding about pukau? Okay, pukau ni dikategorikan banyak cara. Seperti mana Arif katakan dan juga Kak Zara katakan tadi, dalam segi ritual dan juga dalam segi sains pun ada. Dalam segi sains seperti mana Kak Zara cakap dalam doktor psikologi, dengan membaca dengan ayat-ayat yang dikasih untuk menenangkan fikiran seseorang, menyembah kembali apa yang berlaku sebelumnya. Dan juga dengan cara menggunakan alat-alat seperti batu dan sebagainya untuk memukau seseorang, untuk memberikan hayal. Jadi dalam segi Melayu pula ada berbagai-bagai cara dengan menggunakan ayat-ayat mantra. Ada baru menggunakan barang-barang seperti asap, minyak dan sebagainya untuk memukau orang dengan niat yang tertentu lah. So benda ni kita boleh dikategorikan sebagai sihir juga, seperti mana yang Arif katakan juga untuk pukau ni. So selalunya pukau ni, benda ni takkan tahan lama dan benda ni boleh diubat dengan serta-merta sebenarnya. Tentang pukau macam mana cakap pukau hipnotis, suruh kita tengok jam yang so I can say that dia menghayati. Okay, actually saya ada cerita yang saya dengar daripada DJ KC. Saya cakap ceritanya pernah terjadi tentang pukau. Seorang cashier ni yang kerja dekat shopping center, tetapi ni terjadi bukan di Singapura tapi di Malaysia. Okay, which part of Malaysia saya not so sure. Thank you so much for the gift, Masya Allah. So saya dengar di cerita daripada DJ KC itself. Okay, dia kerja di one of the shopping center dekat Malaysia. Lepas tu dia kerja sebagai cashier. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ya Syekh? Masya, kedai apa kat Malaysia? I'm not so sure. You boleh even go to Malam Seram under pukau. Okay, and then after that dia bekerja sebagai cashier, and then after that pada waktu dalam jam 4 lebih, selalunya kedai dia tak ada ramai orang. Tetapi on the same particular day, actually bila dia nak do dia pay closing, dia terhilang dalam 4 to 500 ringgit actually bila dia nak do dia pay closing. So bila dia dah bikin DP closing tu, dia cakap alamak, ada shortage of duit dalam pukau adalah satu. Bila minda dikawal dan pelbagai cara, Masya Allah. Wow, Alhamdulillah. Thank you for all the feedback, all that. Alhamdulillah. Cashier kalau 4.
AM lebih cashier. Tak, it's not 4 AM, it's 4 PM. So pada waktu petang tu, and then after that bila dia tengah nak bikin closing all that, dia kira dalam 4 to 500 ringgit dia hilang, you know. And then after that of course they have to inform the boss lah. Dia cakap there's ada some shortage of the money all that dekat the cashier, you know, bila dia bikin closing. So the boss actually suspect dia the one who ambil tu duit lah. Tetapi Alhamdulillah kerana bos dia tak jump to conclusion, and then dia ada CCTV about CCTV yang dekat cashier tu untuk to see either dia ada ambil duit ataupun selitkan duit yang cashier tu lah daripada register box tu, you know. And then after that dah macam gitu, and then after that diorang tengok the footage balik. So at about 4 plus PM actually ada orang yang datang untuk beli certain item dekat dia place. Dia menggunakan duit 100. Lepas tu barang tu is actually less than $10, tapi kerana dia cakap yang dia tak ada duit untuk bayar, duit kecil untuk bayar, and then after that what I can say that dia menggunakan duit 100 tu. Lepas tu dia cakap boleh tak tukarkan duit. Then this lady actually buka the register tu, and then dia point the money, cakap tu ada. So perempuan tu ambil tu duit this lady lah, kasih pada dia. Lepas tu dia cakap okey lah, saya tak jadi beli. So actually this cashier ambil itu RM100, kasih pada the owner balik lah that RM100 no? Kerana dia tak jadi beli barang apa. So in the CCTV menunjukkan yang dia duduk and relax saja, macam tak ada rasa apa-apa lah. So at the end of the day bos dia tahu yang dia bukan curi duit. So diorang tarikkan this story sebagai dia dipukau oleh this person lah, this particular person. So that's why saya need to know, kalau macam sekiranya siapa yang tahu tentang pukau ni, bukan saya nak dipukaukan orang. Kalau nak cakap yang saya pernah pukau orang, macam tadi most of the people say that psychologist is the one who pukaukan orang, seperti you will talk and as I can say ingatkan imbasan kisah-kisah yang baik untuk merenungkan sesuatu. Because I've been that line for 14 years. So that means takkan saya ahli pukau tu pun seram juga. So this is the story. So tentang pukau ni, idea pukau ni menggunakan himat jin untuk membuat orang tu lupa. Masya Allah, ni tadi siapa ni? Kanda, Assalamualaikum, selamat malam, maaf lewat, busy sikit. Tak apa Kanda, Masya Allah, syukran, Alhamdulillah, no worry. So I need to know, pukau ni menggunakan himat jin ataupun pukau ni, of course kalau ada mantra mesti akan ada kadam behind it. So pukau ni tak akan take long as what Loli Hunter cakap is there and then. Mungkin dia period time is 5 minutes. That means aku nak kena settle apa yang aku nak buat ni selama 5 minit. So mungkin kita boleh tanya penjelasan sikit macam dengan Arif sang pemburu. Okay Arif, you don't really understand about this pukau as what you say tadi. You tahu about pukau, maksud saya is not deep about pukau. So pukau ni mesti dia nak kena baca mantra ataupun as I can say nak kena touch with people punya skin untuk memukau seseorang ataupun apa? Apa pendapat Arif sang pemburu? Okay, ni apa yang saya tahu kalau saya tak tahu tu saya tak cakap ataupun kata macam saya tak sampaikan lah. Okay, sebagai contoh pukau dari segi sentuhan, yes memang ada. Pukau dari segi bacaan mantra pun ada. Pukau tanpa sentuhan pun ada. Hai bro. Okay. Dan boleh saya katakan sebahagian daripada pukau yang tanpa menggunakan sentuhan itu boleh kita panggil sebagai sihir. Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau kita tengok cerita P. Ramlee yang kes dia tabur pasir apa semua, dan dia masuk istana, kemudian pengawal-pengawal istana pengsan seketika, kemudian dia ambil emas tu, kemudian dia bawa lari, lepas tu pengawal sadar balik. Yes, betul. Itu salah satu pukau.
Okey, dari segi sentuhan pula, sebagai contoh, dulu beberapa tahun yang lepas dan tak silap ada juga kes-kes yang terbaru. Kebiasaannya terjadi selepas orang keluar daripada ATM. Maksudnya si pelaku yang membuat pukau ni contohnya akan sentuh badan ataupun tangan seseorang tu tiba-tiba dia cakap minta maaf tersentuh apa semua, saya nak cepat apa semua kan, tiba-tiba bila dia dah nampak reaksi mangsa tu berubah ke apa ke, terus dia cakap saya perlukan duit apa semua macam ni kan. Sebab dari segi sifat pelaku pukau ni di tempat orang ramai, dia takkan menunjukkan yang dia itu membuat salah. Maksudnya sebagai contoh kita minta